Buletin Didik 10 September, saya Zaiti Zubair. Kementerian Pendidikan KPM tidak lagi mewajibkan pemakaian pelitup muka di kawasan sekolah berkuat kuasa esok bagi sekolah-sekolah di negeri kumpulan A. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkata, pemakaian pelitup muka sama ada di dalam atau di luar bangunan sekolah adalah tidak lagi diwajibkan, namun pemakaiannya adalah digalakkan. Bagi sekolah-sekolah dalam negeri kumpulan B, ketetapan itu bermula Isnin ini. Menerusi perkongsian video di Facebooknya, Datuk Dr. Razim memaklumkan pemakaian pelitup muka adalah tidak diwajibkan. Namun KPM menggalakkan pemakaiannya sewaktu berada di dalam kawasan sekolah, khususnya di tempat yang ramai orang. Tambah beliau, pada masa sama, murid-murid yang pergi ke sekolah dengan menaiki bas diingatkan agar tetap memakai pelitup muka apabila berada di dalam bas sekolah. Bagi individu yang dikesan positif COVID-19 semasa berada di institusi pendidikan atau asrama, mereka diwajibkan memakai pelitup muka. Ini khususnya semasa mereka dirujuk ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC atau Fasiliti Kesihatan Berhampiran untuk pemeriksaan dan penilaian kesihatan. Ketetapan ini turut terpakai untuk semua institusi pendidikan bawah KPM serta disarankan agar ketetapan ini turut terpakai di semua institusi pendidikan yang tidak berdaftar dengan KPM, termasuk institusi pendidikan bawah kerajaan negeri. Ujarnya, keputusan itu susulan pengumuman Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berhubung perkara tersebut baru-baru ini. 7 September lalu melaporkan Khairi memaklumkan bahawa pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan dalam bangunan atau di tempat tertutup berkuat kuasa serta-merta. Pemilik premis bagaimanapun diberi pilihan untuk terus meminta orang ramai memakainya dalam premis mereka. Dalam melaksanakan transformasi ekosistem pendidikan negara, Kementerian Pendidikan KPM menggalakkan lebih banyak program ke arah mewujudkan persekitaran pembelajaran luar bilik darjah yang lebih ceria. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz berkata, langkah ini dapat meneroka potensi dan membina keyakinan diri pelajar dengan lebih menyeluruh. Datuk Dr. Aziz merasmikan Karnival Remaja di Central ICT Shah Alam pagi tadi. Menurutnya, program Genius Remaja yang menyediakan kelas-kelas kemahiran khususnya untuk pelajar daripada keluarga golongan B40 dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengenali kekuatan diri mereka. Ini sekaligus dapat mendorong mereka untuk merebut peluang menjadi usahawan. Beliau juga yakin program tersusun seumpama ini dapat membantu dari segi pembinaan karakter anak-anak. Ini akan menimbulkan rasa keyakinan diri dalam murid-murid ini bahawa mereka ada kekuatan masing-masing. Seperti mana yang kita tekankan di Kementerian Pendidikan, kita ingin bina murid-murid ini di sekolah. Bukan sahaja menumpukan kepada akademik semata-mata, tetapi kita ingin murid-murid ini setiap daripada mereka sedar bahawa mereka ada kekuatan dan dalam kalangan mereka juga ada kelemahan yang kita boleh bantu mereka untuk bina diri mereka supaya apabila mereka keluar daripada sistem persekolahan ini, mereka dapat bersaing dengan siapa sahaja di luar sana. Datuk Dr. Aziz turut menyarankan supaya Genius Remaja mewujudkan kelas atau aktiviti berteraskan STEM seperti robotik dan koding seiring dengan digitalisasi dan peredaran masa. Inisiatif ini dapat memberi persediaan awal kepada pembelajaran di dalam kelas selain memberi lebih banyak pilihan kepada para pelajar mengikut minat masing-masing. Ada yang dah ada bakat tetapi tidak dilatih dengan tersusun. Sebab itu kita pelbagaikan, mungkin di luar sana ramai yang begitu berminat dalam coding sebagai contoh. Sekarang ini belajar sendiri online dan sebagainya, dan kita ingin supaya mereka turut diberi ruang dengan guru-guru yang terlatih untuk membantu mereka memahami konsep coding ini dengan lebih mendalam. Jadi itu antara perkara-perkara kita akan perincikan lagi apakah perkara-perkara yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan juga permintaan di kawasan setempat. Tambah beliau, pelajar tanpa mengira latar belakang wajar diberi peluang sama rata dalam menjadikan ekosistem pendidikan yang seimbang dalam pelbagai bidang. Berkuat kuasa serta-merta, kadar allowance sara hidup ESH pelajar dalam dan luar negara, tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA dinaikkan minimum RM650 dan maksimum RM7,600 sebulan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersesuaian dengan peningkatan kos dan inflasi serta keperluan semasa. Menurut Perdana Menteri, kenaikan allowance sara hidup itu bakal memanfaatkan 62,998 pelajar tajaan MARA.
Katanya, langkah itu bagi mengurangkan beban kos sara hidup yang ditanggung pelajar kerajaan MARA di dalam dan di luar negara. Pelaksanaan kadar ESH baru bagi pelajar dalam negara dinaikkan untuk dalam negara, ya, dinaikkan minimum RM650. Itu baru minimum. Minimum RM650 sehingga maksimum RM950 sebulan. Bagi bidang pengajian bermula daripada peringkat diploma sehingga doktor falsafah dan profesional. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di program aspirasi kecemerlangan keluarga Malaysia di German Malaysian Institute GMI Bangi, Selangor. Hadir sama Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar mahasiswa dan generasi muda dibekalkan dengan ilmu serta pendidikan dalam menghadapi ketidaktentuan masa depan. Al-Sultan Abdullah yang juga Chancellor Universiti Teknologi MARA UiTM bertitah mereka perlu mahir dalam penggunaan teknologi terkini. Ia bukan sahaja bagi tujuan bersosial, malah membuka ruang dan mencipta masa hadapan yang lebih gemilang buat negara dan diri sendiri. Ilmu yang diraih akan membolehkan anak muda mengenali antara kebaikan dan kemungkaran. Ilmu yang diraih juga boleh mencipta kesejahteraan sejagat. Dan dalam membina sebuah negara progresif, anak-anak muda negara juga hendaklah dihindarkan dari pemikiran regresif. Betul yakin apabila lebih ramai rakyat Malaysia yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, nescaya kita akan menjadi lebih bijaksana dalam membuat sebarang keputusan dan tindakan. Baginda bertitah sempena istiadat convocation UiTM ke-94 di Dewan Agong Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Turut berangkat ke istiadat tersebut adalah Pro-Chancellor UiTM Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin. Istiadat convocation kali ini yang berlangsung secara bersemuka bermula hari ini hingga 29 September depan melibatkan 23,359 graduan di 3 kampus UiTM iaitu Shah Alam serta Cawangan Sarawak dan Sabah. Bersua kembali, Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah berkenan menyempurnakan istiadat pentauliahan diraja Pegawai Kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapis Universiti Awam UA ke-40 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi siang tadi. Keberangkatan tiba baginda disambut oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamudin Tun Hussein, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Naib Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman. Istiadat perbarisan melibatkan 1,625 pegawai kadet palapis terdiri daripada 16 detasmen dari 19 UA seluruh Malaysia diketuai Pegawai Rendah Kanan Muhammad Badrul Amin Amanti dari Palapis UKM. Daripada jumlah itu, seramai 34 orang menerima penyampaian anugerah Pedang Kehormat sebagai kadet terbaik keseluruhan. Selesai istiadat perbarisan, Pemangku Raja Pahang turut berkenan mengurniakan watikah tauliah kepada 1,024 pegawai kadet tentera darat Malaysia, 277 pegawai kadet tentera laut di Raja Malaysia dan 324 pegawai kadet tentera udara di Raja Malaysia.
Istiadat kemudian disusuli dengan bacaan ikrar taat setia perwira serta penyerahan scroll ikrar oleh pegawai muda yang baru ditauliahkan. Segmen Kerjaya minggu ini kita akan mengenali karier seorang pemandu pelancong. Adakah kerjaya ini menjanjikan pulangan lumayan dan menarik untuk diceburi? Kita bersama Miza Syafiza Muhammad Fuad untuk butiran penuh. Pengalaman Muhammad Helmi Ahmad selama kira-kira 30 tahun dalam industri pelancongan bermula daripada minatnya yang mendalam terhadap aktiviti selam scuba. Meskipun pada ketika itu, kerjaya sebagai pemandu pelancong bukanlah begitu popular di negara ini. Namun dek kerana kesungguhan, Muhammad Helmi menepis segala persepsi negatif sekaligus membawa kepada kejayaannya sehingga ke hari ini bukan sahaja sebagai pemandu pelancong tetapi juga tenaga pengajar di sebuah kolej. Bercakap tentang jadual seorang pemandu pelancong, Muhammad Helmi berkata ia agak fleksibel dan bergantung kepada kumpulan pelancong tertentu. Kerja pemandu pelancong ni jadual dia unik. Kerana pelancong dari luar negara kalau datang, dia akan bagi tahu kita. Jadi kita ada jadual fleksibel. Dan kita freelance full time. Kalau nak freelance part time, boleh bawa hujung minggu je. Jadi jika yang bujang, boleh menyusun jadual. Jika berkeluarga, juga boleh susun jadual. Jadi kita tidak perlu orang kata 24 jam. Ya. Dan bekerja hanya bagi saya, seperti saya hanya sekitar 20 hari saja. Dan bergantung kepada grup. Tambahnya, terdapat pelbagai cabang atau kategori di bawah kerjaya sebagai pemandu pelancong yang boleh diceburi. Antaranya ialah sejarah atau warisan, alam semula jadi atau ekosistem. Paling menarik ialah dapat berjumpa banyak orang, berkenal tentang adat dan budaya. Dan paling istimewa bagi saya ialah ramai orang di luar sana, di luar negara datang ke Malaysia untuk belajar adat budaya orang Melayu kita. Ini yang paling unik kerana satu yang bagi mereka dibayar value yang tinggi. Kerana mereka tidak ada adat seperti yang mereka ada. Contoh, tarian, permainan tradisional. Kemudian ada orang Melayu kita sopan santun berbahasa. Kita ada keunikan rumah kampung. Selain itu, kerjaya sebagai pemandu pelancong juga mempunyai cabarannya yang tersendiri. Menurut Muhammad Helmi, ia memerlukan kemahiran, ilmu pengetahuan dan kesabaran yang tinggi kerana setiap kumpulan mempunyai adat dan budaya mereka tersendiri. Tourism Malaysia, kita ada dengan satu konsep ialah di mana bila pelancong itu datang ke negara kita, mereka adalah keluarga kita. Jika mereka pulang, mereka adalah jiran kita. Jadi di situlah contoh setiap 2 tahun negara ASEAN akan datang semula. Kerana sukanya pemandu pelancong, cara services kita dan layanan kita. Bagi Eropah setiap 5 tahun. Bagi Arab setiap 3 tahun. Untuk maklumat lanjut, pelajar boleh layari laman web yang tertera. Itulah antara yang menarik mengenai kerjaya sebagai seorang pemandu pelancong. Jika berminat, adik-adik perlu mengikuti kursus selama 6 bulan sebelum menduduki peperiksaan khas daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Melalui peperiksaan itu, adik-adik akan mendapat lesen sebagai seorang pemandu pelancong. Selamat berjaya. Miza Syafiza, Buletin Didik.
Industri pembuatan bot melonjak di Pakistan berikutan banjir besar yang melanda negara itu dan meskipun kebanyakan mereka yang membuatnya adalah nelayan dan masih dikategorikan sebagai miskin, mereka mahu menggunakan bot itu bagi membantu rakan-rakan mereka dari wilayah lain yang belum mendapat bantuan. Nelayan di wilayah Sindh antara yang paling ramai terbabit dalam usaha itu. Di beberapa kawasan, laluan yang digunakan kenderaan dan kereta lembu sejak beberapa minggu lalu kini turut ditenggelami air banjir. Ini menyebabkan bot muncul sebagai pengangkutan utama membawa mangsa banjir dan barangan mereka ke tempat selamat. Tambahan pula, makanan masih perlu dihantar kepada mangsa-mangsa banjir. Ia juga menjadi alasan kepada beberapa individu untuk membeli bot-bot itu. Ini secara tidak langsung dapat membantu nelayan terbabit memperoleh pendapatan. Sebuah bot dijual pada harga sekitar RM200,000 atau RM4,000. Sindh mencatatkan 466% lebih hujan berbanding biasa. Di seluruh Pakistan, banjir menyebabkan lebih 1,400 orang terkorban dan hampir 33 juta penduduk terjejas. Sesuai pertambahan permintaan, lebih banyak kenderaan elektrik dikeluarkan bagi menarik pembeli. Salah satu daripadanya ialah kereta Chevrolet Equinox. Kereta ini ditawarkan pada harga permulaan sekitar $30,000 Amerika atau RM135,000. Dengan sekali charge, ia boleh bergerak sejauh 402 km. Kereta ini dijangka mula memasuki pasaran pada suku ketiga tahun depan. Penganalisis berpendapat harga itu mampu menarik pembeli untuk beralih daripada kenderaan yang dikuasakan dengan petrol. Pun begitu, ia masih $2,000 Amerika lebih mahal daripada kereta Toyota RAV4 yang menjadi pilihan utama di Amerika Syarikat ketika ini. Mengikut kajian, kereta elektrik lain yang berada pada lingkungan harga di bawah $30,000 Amerika termasuk kos penghantaran ialah Nissan Leaf dan Chevrolet Bolt. Kajian mendapati pemberian imbuhan walaupun kecil antara kaedah paling berkesan dalam merawat penagih dadah dan kerana itu juga ia turut disokong oleh pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Joe Biden bagi diamalkan ke atas penagih dadah di negara itu. Harold Lewis, 59 tahun, adalah salah seorang peserta program itu. Untuk mendapatkan imbuhan atau hadiah, peserta perlu menerima rawatan secara berterusan dan menghadiri setiap sesi pertemuan. Hadiah yang disediakan pula kebiasaannya cuma gula-gula, kad ucapan atau cermin mata dan bersifat sebagai tanda penghargaan. Dikenali sebagai pengurusan kecemasan, kaedah ini turut sesuai digunakan untuk merawat kaki botol atau perokok. Bagi negeri seperti Connecticut, hadiah yang ditawarkan lebih besar membabitkan pemberian kad debit. Prinsip yang digunakan adalah merangsang minda peserta, sama seperti ketika mereka mengambil dadah, memenangi loteri, jatuh cinta atau mengalami sesuatu yang positif dan menyeronokkan. Pada masa sama, peserta turut dilarang daripada menggunakan kemudahan itu untuk kembali membeli arak atau mengambil wang tunai dari mesin ATM. The whole incentive idea is to get people in the building so that they can attend groups and they could hear that one person speak or that one phrase that really motivates them to want to change. And I have seen it be very impactful. People have stopped using illicit substances. Menurut Lewis pula, kaedah itu menyebabkan proses pemulihan lebih menyeronokkan dan yang lebih melegakannya apabila dia sudah memperolehi semula kehidupannya. Okey, basic yang ketiga ialah dodging, iaitu mengelak bola. Jam 9 malam nanti, Johor Darul Takzim menentang Terengganu FC di Stadium Nasional Bukit Jalil pada aksi final Piala FA. Di sebalik debaran perlawanan itu, semalam berlangsung dua perlawanan Liga Super. Negeri Sembilan menang tipis 3-2 ke atas Sarawak United, manakala Kedah Darul Aman menundukkan Melaka United 3-0.
Beraksi di gelanggang sendiri, Negeri Sembilan membuka jaringan hasil tandukan Gustavo Dos Santos pada minit ke-17. 15 minit sebelum rehat, Sarawak United bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Raja Imran Shah Raja Amin. Aksi babak kedua lebih rancak. Gustavo meledak lagi pada minit ke-66 untuk Negeri Sembilan mendahului 2-1. Tuan rumah mengukuhkan cengkaman apabila Matheus Alves menjadikan kedudukan 3-1 pada minit ke-79. 5 minit sebelum perlawanan tamat, Sarawak kembali mencemaskan Negeri Sembilan apabila Nur Syami Izwan Amin merapatkan kedudukan. Namun nyata sudah terlambat menghalang kemenangan 3-2 Negeri Sembilan untuk terus bersaing di tempat ketiga dengan 35 mata. Sarawak United di tangga kedua terbawah mengumpul 14 mata. Pada satu lagi perlawanan, tidak banyak yang mampu dilakukan Melaka United menentang Kedah Darul Aman di gelanggang sendiri. Di belenggu masalah gaji, Melaka United ketinggalan seawal minit ke-13 menerusi jaringan Mahmud Naif Ahmad Almardi. Pelawat menambah 2 lagi gol dalam tempoh 6 minit pada penghujung perlawanan. Gol menerusi Muhammad Fayyad Zulkifli Amin pada minit ke-83 disusuli jaringan Mahmud Naif seminit sebelum whistle penamat. Kemenangan 3-0 membolehkan Kedah melonjak ke tangga kelima mengumpul 24 mata, manakala Melaka United di kedudukan ke-9 dengan 17 mata. Aksi Sukan Luar Negara Tenis Terbuka Amerika Syarikat. Penentuan juara perseorangan lelaki bakal menyaksikan pertembungan pemain muda Sepanyol Carlos Alcaraz menentang Casper Ruud dari Norway. Bukan itu sahaja, pemenang akan berpeluang merampas gelaran pemain nombor 1 dunia daripada genggaman pemain Rusia Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz marah ke perlawanan akhir selepas menewaskan pemain tuan rumah Francis Tiafoe. Set pertama menyaksikan Tiafoe menang 7-6. Namun Alcaraz, 19 tahun, juga pilihan ketiga memenangi 2 set berikutnya 6-3 dan 6-1. Debaran berterusan apabila Tiafoe mengheret permainan ke set penentuan, menang set ke-4 7-6. Selepas saingan berlarutan 4 jam 19 minit, Alcaraz mengesahkan laluan ke final, menamatkan set penentuan 6-3. Lebih manis menembus kekalahan mentornya Rafael Nadal kepada Tiafoe pada pusingan keempat. Lawan yang bakal ditentang Alcaraz pada perlawanan akhir, pilihan kelima dari Norway, Casper Ruud. Ruud juga berhampas pulas sebelum menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov pada satu lagi aksi separuh akhir. Menang 2 set awal 7-6 dan 6-2, Ruud dikejutkan kebangkitan Khachanov yang memenangi set ketiga 7-5. Tidak lagi memberi ruang buat lawannya, Ruud marah ke final selepas mudah mengatasi Khachanov 6-2 pada set keempat. Gelagat penyokong Johor Darul Takzim JDT dan Terengganu menjelang perlawanan akhir Piala FA jam 9 malam nanti mengakhiri buletin didik malam ini. Kepada kedua-dua pasukan, selamat bertarung. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.